Alright, hi guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan Cikgu Akin dalam Fantastic Account Show. Alright, so petang ni jam 4 petang. Hari ni 22 hari bulan 4, so hari Khamis, dan kita dah menyambut Ramadan yang ke-10 guys. So korang puasa penuh tak tu? Alright, so hari ni insyaAllah Cikgu akan ambil masa lebih kurang 30 hingga ke 40 minit, lebih kurang lah, right? So untuk berkongsikan dengan korang apa yang Cikgu Aki nak bawakan dalam FAS petang ni, minggu ni kan, right? So kalau korang tertanya-tanya, Cikgu kenapa pukul 4 petang? Kenapa bukan macam minggu lepas pukul 12.30? Okay. So sebenarnya cikgu lewatkan sedikit ni sebab minggu lepas ramai student cikgu ataupun ramai student daripada Fantastic Basic Account dekat Telegram tu tak dapat nak join sebab baru balik sekolah cikgu. So tak sempat kita orang nak join, right? So minggu ni cikgu lewatkan sedikit pukul 4. Kalau ikutkan nak live pukul 3. Tapi disebabkan cikgu ada kelas, so cikgu cycle kelas dulu, so baru kita buat FAS, Fantastic Account Show jam 4 petang. Alright, so salam Ramadan yang ke-10. Right, so actually minggu lepas, siapa yang dah join minggu lepas, kalau perasan Cik Kakin share dengan korang tapi tak sempat habis, betul tak? Baru sampai berapa? Siapa yang tengok minggu lepas tu boleh share sikit tak? Dekat ruangan komen boleh share minggu lepas kita belajar apa jangan pula ada yang pergi tengok curi-curi pergi tengok dekat YouTube. Cikgu Aki share apa minggu lepas kan? Right? So minggu lepas Cikgu Aki kongsikan tentang rahsia. So satu rahsia yang berkaitan dengan piramid dokumen. Alright? So, cikgu saya ramai je student yang boleh faham dan clear tentang dokumen-dokumen. Tapi tak juga dilupakan ada sahaja pelajar yang tak clear ataupun cikgu banyaknya dokumen yang kita nak kena tahu. Banyaklah dokumen yang saya nak kena hafal, tak perlu hafal pun. Tapi you belajar, you cuba apply dalam kehidupan seharian kita. Sebab prinsip account ni ataupun topik 3 yang kita belajar dalam tingkatan 4, tingkatan 4 prinsip account ni, dia lebih dekat dengan kita sebab kalau perasan dalam tu kita cuma belajar tentang teori berkenaan dengan dokumen-dokumen sahaja. Alright, so sekarang tingkatan 4 ni ataupun kalau ikutkan daripada kecil pun, mak ayah kita dah biasakan kita untuk pergi beli something kan, pergi beli sesuatu. Ada orang kata macam melakukan proses urus niaga tu. Sebenarnya daripada kecil dah biasa. Cuma kita tak perasan dokumen-dokumen yang kita terima tu, lepas kita dapat tu kita bagi kat mak. Nah mak, ni dokumen cik tu bagi. Okay. So dokumen itu sebenarnya apa? Okay. So dokumen itulah yang penting bagi sesebuah perniagaan untuk direkod sebagai sumber rujukan. Okay. So insyaAllah hari ni kita ada acting. Right. So acting simple-simple je. Yang biasa Cikgu Akin apply dekat dalam kelas Fantastic Online Tuition dan juga kelas grouping cikgu yang lain. So insyaAllah semoga perkongsian hari ini beri manfaat untuk korang dekat luar sana. So kalau nak faham dokumen boleh je you hafal, boleh je you faham. Tapi yang penting sebelum you hafal tu you faham dululah. Kalau you hafal, you ingat tu you hafal buta-buta, so nanti insyaAllah tak lama lah. Tak lama tu lupa. Alright, so bergurau-gurau. Okay, so insyaAllah hari ni korang dah bersedia ke? Okay, so Cikgu Akin nak ucapkan jugalah, so sebelum terlambat kan, 10 Ramadan hari ini. So Alhamdulillah masih lagi penuh. So korang penuh tak? Okay. So actually cikgu punya suara, kalau perasan suara cikgu dia lain sikit. Suara cikgu macam besar sikit kan. Sebab cikgu minggu lepas, minggu baru ni lah, sedalam 4 hari dah, dia macam tak demam tapi dia macam bila sakit kepala, lepas tu dia macam di efek dekat tekak. Rasa minum air cukup dah tapi tak tahulah kenapa kan. So far semalam dengan kemarin tak boleh nak koop, tak tahu suara tak nak keluar langsung. Tapi hari ni Alhamdulillah
dia tahu ni hari Khamis nak live ni. So kena ada suara. Tak boleh tak ada suara. Alright. So insyaAllah kita akan buat satu aktiviti yang berkaitan dengan dokumen. So korang ingat tak dokumen cikgu dah ajar tu? Dan apa lagi dokumen-dokumen lain yang cikgu tak sentuh? Right. So siapa yang ada tengok cikgu punya pre-bengkel untuk visual accounts tu kan. So kalau korang perasan dalam tu cikgu ada ajar macam mana kita nak buat piramid dokumen. So guys, piramid dokumen ni tak ada dalam textbook tau. So janganlah pergi gata-gata cari cikgu. Selak-selak cikgu mana piramid dokumen, tak jumpa lah. So memang takkan jumpa. Alright. So piramid dokumen ni korang boleh aplikasikan dan boleh cuba apply dekat dalam korang punya pembelajaran. Right, so masa study ke, buat revision ke kan. So boleh gunakan piramid ini untuk jadi sumber rujukan. Alright, okay. So nampak lain kan? Cikgu hari ni kan? Hari ni cikgu bermata bulat. Bermata besar. Alright, so insyaAllah. So kalau perasan, nampak kat belakang ni kan? Cikgu Hakim buat apa kat belakang ni? Ni bukan sampul raya Ni bukan sampul duit raya, sampul ampau, bukan so dekat dalam kertas-kertas warna-warna ni dia ada soalan action kita tu. So hari ni kita punya tugasan, korang punya tugasan. So siapa-siapa yang dah live tu, korang punya tugasan akan meneka acting kejap lagi. Tapi sebelum tu boleh ke Cikgu Hakim nak tanya dulu sama ada audio Cikgu Hakim ni clear tak? Boleh dengar tak? Setakat ni. Risau juga ni. Kalau cakap pumpang nanti kan sampai ke berbuka cikgu. Saya tak dengar apa. Risau kadang-kadang Okay. So macam mana? Boleh clear? Kalau clear boleh dengar audio cikgu dengan jelas. Video cikgu boleh nampak dengan jelas. So boleh komen dekat ruangan komen. Video, audio clear cikgu. Right. So Cikgu Hakim jemput korang untuk sama-sama memeriahkan dekat ruangan komen untuk kongsikan video dengan audio sangat clear cikgu. So baru Cikgu Hakim bersemangat lah nak share dengan korang petang ni. Okay. So right. So ini adalah antara aktiviti yang Cikgu Hakim buat dalam kelas dan Cikgu Hakim sebenarnya sangat galakkan kalau kita nak belajar. Cikgu tahu. Cikgu faham sangat macam mana perasaan korang belajar account secara direct dan orang kata secara macam zaman-zaman dulu. Zaman dulu. Tak, maksud cikgu macam masa zaman-zaman cikgu belajar dulu. Masa cikgu zaman sekolah dulu, cikgu belajar account memang totally based on textbook dan kalau tak faham tu macam kalau boleh rebus textbook tu cikgu dah lama rebus. Cuma salahnya cikgu ada satu je textbook. Kalau cikgu rebus satu textbook tu, macam mana cikgu nak buat rujukan? So end up cikgu tak rebus lah. Cikgu rebus buku kawan cikgu. Bergurau. Okay. So, right. So, tapi sebelum tu kita ulang kaji sedikit tentang piramid dokumen. So, kalau perasan minggu lepas cikgu dah highlight 3 jenis dokumen yang berada di puncak. Okay, so yang berada di puncak. Gambar sikit. Alright. So, kalau perasan, okay, cikgu ada sekejap cikgu share mana piramid dokumen cikgu. Right. Okay. So ini adalah piramid dokumen yang cikgu sediakan. Banyak kan piramid cikgu kan? Tapi sebenarnya piramid dokumen itu duduk atas je. Yang bawah ni acah je. Okay. So ini adalah antara piramid dokumen. So boleh tengok. Kalau korang nak salin pun boleh. Dia boleh autofocus tak? Okay, tak ada masalah Boleh je kalau korang nak salin. Cantik. Okay, so ini adalah piramid dokumen yang cikgu gunakan dekat dalam kelas. Okay, so piramid dokumen ni membantu pelajar in terms of nak understand setiap transaksi ini tentang apa, functionnya apa, di mana selalu berlaku, situasinya berlaku selain daripada macam ni, apa situasi lain yang mungkin boleh berlaku. Alright? Okay, so minta maaf kekurangan nafas. So cikgu kena tekan suara. Kalau tak tekan suara itu slow je. Dia tak sampai. So dia kena tekan sikit suara tu supaya apa yang cikgu sampaikan ni sampai zap ke dalam hati korang. Gitu. Alright. So ini adalah piramid dokumen yang cikgu apply dalam kelas. Okay, kalau perasan 3 puncak yang paling atas.
Okay, so yang paling atas sekali dia ada invoice. Kita auto focus pula Okay, tak apa, tak ada masalah. Okay, so cuba tengok yang paling atas sekali tu. So dia ada invoice, dia ada nota debit dan juga nota kredit. So kalau minggu lepas cikgu highlightkan tentang 3 jenis dokumen ini orang kata macam adik-beradik. Kenapa cikgu katakan tiga yang paling atas ni merupakan adik-beradik? Sebab tiga-tiga ini bercakap tentang hutang. Okay? So, bila kita cakap tentang hutang, maka hanya 3 perkara ini sahaja yang bermain di minda kita. So, tak perlu nak bayang benda-benda lain. Tak perlu nak bayang keratan cek. Tak perlu nak bayangkan voucher pembayaran. Tak perlu pun nak bayangkan resit rasmi. Apatah lagi, bil tunai. Alright. So, kita ada banyak sangat dokumen. Kita ada lebih 12 bawah dokumen sumber. Dan kita ada dalam lebih kurang 4 hingga 6 dokumen bukan sumber. Banyak kan? Nak faham kan? So, jangan risau. Dengan korang apply piramid dokumen ni, korang lebih jelas nampak setiap dokumen tu functionnya apa. Dan di mana situasi yang kita pakai dokumen tersebut. Alright? Okay. Okay. So, dekat sini, bila kita cakap tentang 3 dokumen tu kan, okay. Kemudian kita masuk ke memo. So hari ni cikgu takkan, alright. So hari ni cikgu akan terang secara ringkas tentang balance dalam piramid dokumen. So kalau perasan dekat bawah nota debit, nota kredit, so dia ada memo, betul? Okay, so dia ada memo. Right. So memo ni bercakap tentang apa? Memo bercakap tentang satu orang pemilik. So bayangkan so korang boleh lukis dekat dalam buku nota masing-masing. Dekat belah kiri boleh lukiskan gambar orang, dekat belah kanan boleh lukiskan gambar rumah. So rumah ini merujuk kepada kedai dia. Jadi kalau kita cakap tentang memo ni berkaitan dengan pemilik dan juga perniagaan sendiri. Alright. So maksud dia sekiranya kalau kita nak membawakan sesuatu dari rumah bawa masuk ke dalam perniagaan, kita tak ada dokumen lain tau yang kita boleh refer. Hanya satu sahaja dokumen yang pemilik ni akan tulis, iaitu memo. Alright. So, ni gatal tekak. Okay, so itu memo. So memo ni basically dia berkaitan tentang dalaman syarikat lah. Okay, so dia tidak melibatkan orang luar langsung. Alright. Okay, so itu memo. Manakala bil tunai dengan resit rasmi. So perasan tak? Bil tunai dengan resit rasmi dia berada di bersebelahan. So masing-masing boleh salin Alright. Okay, so bil tunai dan resit rasmi. Dua-dua ini berlaku dan dua-dua ini function dia adalah untuk merekodkan bayaran. Okay, so merekodkan bayaran dan juga merekodkan penerimaan tunai. So boleh take note dalam buku masing-masing. So cikgu tak nak tulis lah hari ni. Cikgu rasa macam cikgu nak bercakap je. Boleh tak kalau nak bercakap je? So korang boleh dengar suara cikgu. Okay, so dia ada bil tunai dan juga resit rasmi. So bil tunai dan resit rasmi membawa maksud merekod penerimaan tunai daripada seseorang dan juga merekodkan pembayaran kepada seseorang. Jadi dekat sini bila dia cakap tentang penerimaan tunai dan juga pembayaran tunai, dia mesti melibatkan satu buku iaitu buku tunai. Okay. So kena ingat tau, kalau dia bercakap tentang duit keluar, duit masuk, tak kisahlah duit tu bercakap tentang duit di tangan ke ataupun tunai di bank ke, yang penting dia berkaitan dengan duit, maka masukkan dia dalam buku tunai. Alright. Even kalau macam cikgu pun, kalau dulu cikgu ada meniaga masa sekolah kan, so satu buku yang cikgu pegang adalah buku tunai. Sebab cikgu nak tahu hari ni dapat duit berapa, esok keluar duit berapa. Jadi cikgu dah tahu dah berapa banyak duit yang ada dalam tangan cikgu hari itu. Alright. Okay, so itu pentingnya buku tunai. Okay, so seterusnya, okay, so nampak tak dia ada 6 sekawan. Kita tengok sikit lah, boleh fokus tak? Please auto focus. Okay, tak apalah, kita tengok Okay, so kalau perasan dia ada 6 sekawan. Cantik. Okay, so dia ada 6 sekawan. So kalau perasan dia ada voucher pembayaran, keratan cek, slip bank, slip pindahan wang, apa lagi? Slip
Deposit bank. Betul ke tu? Dengan voucher telur licin. Alright. So sebab dekat cikgu punya screen dia terbalik. So cikgu baca terbalik. Alright. So tak maaf lah ya. Cikgu Atin tak boleh cakap kuat-kuat, tak boleh cakap laju-laju sebab nanti angin masuk, dia kacau kat nak tekak-tekak. So nanti tekak masuk, dia batuk je. Okay. Right. So, 6 sekawan ini dia merujuk tentang duit keluar ataupun pembayaran. So, boleh take note dalam buku masing-masing dia berkaitan dengan pembayaran. Right. So, kalau kita cakap tentang kita nak bayar sesuatu, kita nak bayar apa? Nak bayar sewa, nak bayar insurans kereta, nak bayar insurans rumah, nak bayar derma ataupun nak bayar apa-apa sajalah yang melibatkan duit orang keluar. So pakailah, antaranya boleh pakai 6 sekawan ni. Alright. Okay, so yang terakhir sekali adalah makluman debit dan makluman kredit. So actually makluman debit dengan makluman kredit ni, dia ada satu benda yang kita kena tunjukkan tau, kena lukiskan supaya kita nampak apakah itu makluman debit dan makluman kredit. So secara ringkasnya, yang cikgu boleh share dengan korang semua adalah makluman debit dan makluman kredit ini adalah satu dokumen yang dikeluarkan oleh pihak bank kepada kita, kepada peniaga. Contoh, kalau dekat bank, so katakan cikgu ambil bank, Maybank. So katakan Maybank dia merekod, dia dapat recognize yang dalam akaun bank kita dekat dalam bank sana ada duit masuk tau. So katakan kita invest dekat mana-mana, somewhere lah kan. So kita dapat deposit, kita dapat dividen. Tapi kita tak perasan pun dividen tu dah masuk dalam akaun kita. So dalam buku tunai kita kosong, tak record. Apakah function makluman debit, makluman kredit ni? So dekat sini bila terjadinya sesuatu dan benda tu telah direkod dalam bank dan benda itu tidak direkod dalam buku tunai kita, maka perkara ini perlu dilaraskan. Sebab apa sahaja yang keluar masuk di bank perlu sama dengan keluar masuk di buku tunai kita. Dapat? Dua-dua ni melibatkan akaun bank, cumanya siapa yang pegang buku tu? Kalau buku tunai adalah buku tunai yang kita pegang sendiri dan kita buat sendiri merujuk kepada akaun bank kita sendiri. Tapi yang dekat bank tu, bank tolong rekod yang betul-betul jadi dalam pihak bank. Macam tu. Okay, so bila terjadinya perbezaan, maka kita akan terima sama ada makluman debit atau makluman kredit. So kalau nak tahu mana satu tambah, mana satu tolak, so boleh refer daripada buku teks dan explore yang mana satu melibatkan duit masuk dan juga duit keluar. Boleh ke boleh? Ni kalau tanya cikgu dengan adik cikgu mesti dia kata, boleh ke boleh? Boleh ke boleh sangat? Okay, so selesai kita berkongsi tentang apa kita panggil? Tentang piramid dokumen, rahsia piramid dokumen. Okay, so hari ni sesiapa yang ada dekat sini so boleh kongsikan, cikgu saya ada. So boleh share dekat ruangan komen daripada mana. Alright, sebab kalau student cikgu Hakim bagi tahu, oh saya student cikgu Hakim. Boleh share dekat ruangan komen. Seronok sikit cikgu nak berkongsi petang ni. Okay, so insyaAllah kita nak main aktiviti guess the document. No, guess the acting. So acting ni simple je, okay? So acting dia lebih kurang macam ni So dia ada arahan dia. So arahan dia yang pertama sekali adalah, sekejap. Okay. So dekat sini cikgu dah nampak ada 2 orang. Okay. So dekat sini cikgu dah nampak ada 2 orang. So ada Irfan dengan Nina. Okay, so okay ke kalau Irfan dengan Nina je? Okay ke kalau Irfan dengan Nina je yang reply pertanyaan cikgu? Kalau ada yang lain boleh je share dekat ruangan komen. Cikgu saya ada, saya nak join juga. Kenapa orang lain? Kenapa 2 orang je? Kan ada 5 kertas. Okay. Boleh. Ambil semua ambil. Alright. So, okay. Cikgu tak boleh cakap laju-laju nanti angin masuk. So dia kacau tekak cikgu. Okay, so aktiviti kita petang ni lebih kepada korang faham ke? Macam tu. Korang faham ke situasi ni? Korang faham ke apa dokumen apa yang terlibat ni? Gitu. Okay.
So disebabkan cikgu sebenarnya minggu ni macam nak buat kelainan sikit. Cikgu sebenarnya nak buat kelainan sikit. Tapi disebabkan cikgu tak berapa nak betul-betul fully recovered. So cikgu buat yang simple-simple je, yang mudah-mudah saja, supaya korang pun taklah rasa macam stresnya nak masuk Cikgu Hakim punya live, soalan susah. Tak, so cikgu simple je. So tajuk dia adalah guess the action. Okay, so cikgu nak korang teka berdasarkan lakonan dan aktiviti, bukan aktiviti, berdasarkan lakonan dan juga dialog yang cikgu akan ucapkan kejap lagi. So cikgu nak korang pula yang teka apa dokumen yang involve dalam situasi ni. Okay, so simple je insyaAllah. So macam mana nak main dia? Okay, so cara nak main dia, so dekat sini mana kita ada dua orang, ada Irfan dengan Anis. Okay, so pelajar akan diberikan pilihan untuk memilih sampul warna apa yang diminati. Ataupun kalau dekat dalam kelas kadang-kadang cikgu pakai ni, apa kita panggil ni, wheel of names. Wheel of names, rasa seronok pak, ada muzik-muzik kan. Tapi tak apa, so kita gunakan je apa yang kita ada. Okay, so Irfan dengan Anis boleh gitu? Irfan dengan Anis boleh ready So korang nak pick warna apa? So disebabkan sorry. Okay, so disebabkan kita ada dua orang saja. Osom boleh osom. Osom kan? Okay. Alright. So cikgu pilih lah. Cikgu pilihkan, okay? So cikgu pilihkan kita bagi ladies first lah. Kalau cikgu biasa kalau bagi dekat student lelaki ni, dia biasa cakap, cikgu tak apa cikgu, kita bagi dekat perempuan dulu. Saya gentleman. So saya tak kisah. Bagus lah student macam ni. Dia sangat orang kata apa, padahal dia nak lepaskan diri dia dulu. Dia nak orang lain jawab dulu. Tak saja je lah tu kan. Alright. Okay. So Anis, okay, ataupun Irfan boleh kongsikan yang mana satu pilihan warna korang. Okay. So kemudian yang kedua, jawab pilihan dokumen-dokumen terlibat, boleh jadi satu atau lebih dari satu dokumen. Okay, so cikgu buka je, ni tak adalah nak orang kata apa, nak compete sangat, tidak. Dia lebih kepada macam, orang cakap macam, okay tak apa, Anis yang pilih soalan, tapi boleh je nak jawab bersama. So maksudnya kita tengok kat sini, sama ada betul ataupun tidak pilihan jawapan yang korang jawab. Alright. Okay. So dekat sini ada 5. So antara 5 ni, okay, Anis nak pilih yang mana satu? Okay, so Anis nak pilih yang mana satu? Boleh pilih? Jangan risau. Soalan mudah saja. Dan cikgu percaya korang masih ingat lagi kan dokumen-dokumen ni. Okay, tak apa. Cikgu akan bantu, tapi sebelum cikgu bantu, cikgu nak korang jawab dulu. Barulah best kan? Right. Okay, so nak warna hijau. Okay. So, warna hijau Cikgu tak tengok tahu, cikgu baru buka tahu. Okay, so soalan dia. Okay. Panjang. So ni hint dia adalah awal-awal, rahsia awal-awal cikgu baru share. Okay, so ni adalah soalan dia. Panjang kan? Okay, so dia ada 2 orang. Okay, so dia ada 2 orang. So ini adalah orang yang ini kita panggil dekat dalam ni, dia ada pelanggan dengan pembekal. Okay, pelanggan dengan pembekal. Okay, so pelanggan ni bertanya, okay, boleh take note dalam buku masing-masing, apa keyword yang Cikgu Akin sebut, dan boleh boleh je nak tengok buku, tak ada masalah, okey sahaja. Tapi yang penting tarik keluar dulu keyword yang cikgu akan sebut kejap lagi. Okay, so ini adalah pelanggan, so ini adalah pembekal. Okay, so get ready. Anis get ready, Irfan boleh get ready juga. Okay, so yang pertama sekali adalah Uncle, okay, ni pelanggan tanya,
Uncle, kenapa ini barang dalam kotak ni sampai harga RM700 tapi Uncle charge saya RM900? Okey, dapat Pelanggan dia bertanya dengan pembekal. Uncle, kenapa dalam barang yang Uncle hantar ni, barang tu harga dia RM700 je. Tapi kenapa Uncle hantar dokumen berharga RM900? Okey, so dekat sini pembekal dia akan reply, alamak, saya terlebih charge pula ni. Tak apa. Nanti saya akan hantar satu dokumen baru untuk memperbetulkan kesilapan yang awak cakap tadi. Okay, dapat sesuatu kat sini? Okay, so ada dua keyword. Ada keyword dekat sini dan juga dekat sini. Yang pertama, pelanggan ni tanya, barang tu dah sampai, barang tu harga RM700, tapi kenapa dalam dokumen yang dihantar sekali dengan barang tu, dalam tu dia tulis RM900? Kan ke macam pelik, barang RM700 tapi pergi charge RM900. Okay, so itu satu dokumen. Okay, lepas tu pembekal ni jawab, dia kata, oh sorry, salah saya. Okay, tak apa, nanti saya akan hantar satu dokumen baru untuk memperbetulkan kesilapan yang tadi. Okay, so cikgu open kepada conversation, cikgu open kepada ruangan komen. Okay, so apakah antara dokumen yang mungkin akan terlibat dekat sini? So boleh kongsikan dekat ruangan komen. Okay, so ini adalah antara dokumen awal yang cikgu sebut. Kalau perasan, ini adalah antara dokumen awal yang cikgu sebut. So boleh kongsikan dekat ruangan komen. Apakah contoh? Alright, so apakah contoh? Okay, so apakah contoh untuk situasi tadi? Alright, okay. Okay, cikgu dah nampak. Okay, so Irfan share. Okay, good. Okay, so dekat sini Irfan kongsikan daripada pelanggan tadi, nama dia ataupun nama dokumen yang terlibat adalah invoice. Yes, sebab masa dia hantar barang dekat pelanggan, pelanggan akan terima satu dokumen tau. So, satu dokumen sumber nama dia adalah invoice sebab beli barang secara kredit. Dia tak cakap pun yang dia dah bayar, betul tak? Okay. So, dekat sini, dia secara kredit, maka yang datang sekali dengan barang tu adalah invoice. Kemudian kalau perasan, dia kata, oh, barang yang dia beli tu adalah RM700 tapi dia bagi RM900. Mana pergi lagi RM200 tu? Apa nak buat? Okay, so dekat sini cikgu akan lukiskan supaya korang boleh nampak macam mana situasi dia. Okay, so yang ini dengan yang ini. Okay, Uncle dah hantar barang. So barang ini datang sekali dengan satu dokumen. So dalam dokumen ini dia tulis RM700. Ini dokumen X lah contoh. Okay, RM700. Kemudian tapi masa barang ni sampai dekat pelanggan ni baru perasan yang dalam dokumen X ni bukan RM700 tapi RM900, sedangkan yang sampai ni barang dia harga RM700. So kalau kita sebagai pelanggan, apa yang kita rasa? Mesti kita rasa macam, Uncle, kenapa tipu saya? Uncle, kenapa charge lebih daripada yang sepatutnya? So apa yang Uncle dia cakap tadi, dia kata, oh sorry, salah saya. Saya akan hantar dekat awak satu dokumen untuk memperbetulkan kesilapan ini. Dekat sini kalau perasan, dekat sini dia ada kesilapan RM200 lebih ke kurang? Terlebih charge. Okay, so bila terlebih charge, kena faham sebenar dia berapa, kemudian yang salah dia berapa. So dekat sini yang sebenarnya RM700, yang di charge yang kita RM900, bermaksud RM900 ni dah terlebih RM200. Jadi kalau terlebih, macam mana kita nak betulkan semula kita punya kesilapan ini? So kita tengok sikit jawapan. So kalau yang second dokumen,
Kalau yang pembekal ni, pembekal. Uncle. Okay. So yang pembekal ni berapakah dia punya, apakah dokumen yang terlibat? Bila tujuan dia, kat sini dia kata lebih kan? Bila lebih, tujuan dokumen yang baru ni disediakan adalah untuk tujuan dia mengurangkan hutang. So kalau mengurangkan hutang, apa dokumen dia? So betul Anis. Jawapan dia adalah nota kredit. Okay, dekat sini untuk X, jawapan sebenar adalah invoice. Siapa yang jawab invoice betul? Kemudian yang kedua Y. Yang Y ni siapa jawab nota kredit? Jawapan dia betul. Alright. Jadi dekat sini boleh nampak kegunaan bila dia kata tentang hutang dan apakah hutang itu akan bertambah atau berkurang. Jadi bear in mind kalau dia berkaitan dengan hutang meningkat, dia main dengan invoice dan juga nota debit. Tapi kalau tujuan dokumen tu untuk mengurangkan hutang, dia menggunakan satu dokumen iaitu nota kredit. Dapat? Alright, okay, good job. Okay, so seterusnya. Seterusnya kita tengok. Okay, so nak warna apa? Warna hijau sudah. Okay, warna hijau sudah. Tinggal biru, orange, kuning dengan merah. Okay, so boleh kongsikan dekat ruangan komen. Nak warna apa? Korang sekolah macam mana? Korang sekolah macam mana? So far okay ke? Okay, so seterusnya. Alright, okay. So Irfan nak. Okay, nice. Betul lah, sure warna orange Okay. Okay, so warna orange. Cikgu tak buka lagi cikgu baru nak buka. Action 1, subtle. So kita tengok action number 2. Okay, so soalan dia simple sikit. Okay. So ini berkaitan dengan dua orang. Okay, berkaitan dengan dua orang. So ini bos, yang ini adalah pekerja. Okay, so kita tengok apa bos cakap. Okay, bos cakap, dia kata, okay, dia punya pekerja nama dia Sarah. Okay, so Sarah ni siapa? Sarah ni adalah kerani account. Okay, Sarah nak ni dokumen dari bank. Okay, take note dokumen dari bank. Rekodkan kedua-dua item ini, bos cakap. Nanti tak balance pula akaun kita. Jangan lupa, lepas tu boleh hantar dokumen pada pelanggan kita dengan tujuan untuk remind diorang berapa lagi hutang diorang yang masih outstanding atau tertunggak. Okey, dapat keyword dia? Okey, yang kedua, kerani cakap, okey bos, sekejap lagi saya buat semua tu, saya nak record dalam buku tunai dulu bos sekarang. Okey. So kita tengok, kita take note apa yang bos dia cakap tadi. So keyword dia, yang pertama dia cakap, okey, Sarah nah ni dokumen dari bank, rekodkan dua-dua item ini. Maksudnya dia ada berkaitan dengan dua item, dua dokumen lah. Okey. So nanti tak balance pula akaun kita. Okey. So dekat sini dia ada satu story. Okey. So dapat Okey, so cikgu jemput korang untuk komen dekat ruangan komen. Okey, kita jemput korang untuk komen dekat ruangan komen. Apakah jenis dokumen ataupun apakah contoh dokumen yang terlibat dalam situasi ini. Ini baru story nombor 1, dia ada story nombor 2 kat situ. Okay? Okay, so Anis dengan Irfan. Alright. Okay. Okay, so alright. Okay, done. Okay, nice. Your answer. Okay, kita try tengok betul ataupun tidak. Okay, bos cakap, dia kata, nah ni dokumen dari bank. Rekodkan kedua-dua item ini. Nanti tak balance pula akaun kita. Ingat tak tadi cikgu cakap tentang apa? Piramid dokumen paling bawah. Ingat tak? Maklumat paling bawah tadi tu cikgu fokus kepada
bagaimana untuk melaraskan akaun kita. Kalau dekat penyata bank bagi dia 100, dalam buku tunai kita supposed to be ada 100 juga. Jadi kalau ada perbezaan, apa nak kena buat? Laraskan mereka. Macam mana kita boleh nak laraskan dia? Dengan terwujudnya, thank you jawapan Anis. Padahal soalan Irfan kan? Anis pula yang jawab. Okay, so dekat sini, so jawapan dia adalah makluman debit dan makluman kredit. Dia tak cakap pun duit tambah ke duit masuk. Dia cuma cakap record dua item ini. Kalau tak record nanti tak sama akaun kita. Tak balance kan? Okay. So dekat sini dokumen yang bank bagi dekat kita adalah makluman debit dengan makluman kredit. Okay, yang tu story nombor 1 dah settle. Okay, kemudian kita pergi dekat story nombor 2. Kemudian dia kata, jangan lupa lepas tu boleh hantar dokumen pada pelanggan untuk nak remind dengan diorang bahawa hutang diorang ada banyak lagi ni yang outstanding. So apa dokumen itu? Okay, so cikgu bagi tahu tadi, dia terbuka kepada dokumen sumber ataupun dokumen bukan sumber. So as long as the dokumen, so kita terima. Okay, alright. So dia kata jangan lupa hantar dokumen pada pelanggan. Nak remind dengan diorang ni, hutang korang ni masih banyak ni lagi tau. Bila nak bayar? Dia cakap gitu. Tapi Dok dia cakap kasar gitu. Dia cakap biasa je lah. Dia tulis dekat dalam kertas. Ni dalam satu dokumen kan. Okay, nah ni Abu. Nah ni, ini adalah Tut. Ini adalah dokumen Tut. So dokumen ni tak remind korang ni. Yang ni baki hutang korang dengan kami lagi. Ada banyak ni lagi. So tolong bayar lah as soon as possible. Alright. Okay. So yang itu apa? Okay. Cuba fikir. Apa yang Cikgu Akin dah kongsikan sebelum ni kan? Relatekan balik. Connecting the dot balik. Apa dokumen? Kalau tak sure tengok sini. Kalau rasa macam tak ada yang berkaitan lah. Okay. So kita tengok yang lain macam mana. Cuba tengok dokumen apa yang Cikgu Akin tak sentuh dalam ni. Right. Okay, so insyaAllah kita pergi lagi satu kali, lagi satu saja. Alright, so simple je hari ni nak berkongsi dengan korang tentang aktiviti ni kan. Right. Okay. Ifai, janganlah buat malu. Jangan buat malu kumbang. Jangan buat malu kumbang. Okay. Alright. Okay, so Irfan jawab. Okay, dalam ni tak apa salah tak apa, cikgu boleh betulkan. Okay, so dekat dalam ni Irfan jawab invoice. Invoice satu kali lagi. Okay, mungkin sebab Irfan nampak yang kita bermain dengan sesuatu yang kita hantar kepada pelanggan, betul? Okay, so mungkin Irfan masih lagi berada dalam pemikiran macam tu. Tapi tak apa, cikgu betulkan kejap lagi. Okay, so Anis jawab apa Anis? Okay, Anis dah jawab apa ni kalau cakap tentang pelanggan ni? Tak tahu. Okay, tapi try lah. At least bolehlah share sikit apa jawapan yang rasa-rasa awak lah kan. Rasa-rasa bila cakap tentang hantar dokumen dekat pelanggan. Apa hantar dokumen dekat pelanggan ni biasanya invoice, nota debit, nota kredit je. Ada lagi ke cikgu? Dah agak dah. Orang mesti ada fikiran macam tu. Percayalah. Ada lagi ke dokumen yang kita kena bagi kat pelanggan kita? Apa dia resit rasmi ke? Bil tunai? Iaitu selepas pembayaran. Okay. So dekat sini kalau dah selepas pembayaran, manakan wujud bagi hutang. Betul tak? Okay. So dekat sini jawapan sebenar dia adalah adalah penyata akaun. Account statement. So sebenarnya penyata akaun ni kita akan bagi selepas hujung bulan. So katakan kita ada customer, nama dia, okay, katakan kita masuk kat sini. Okay, so sini tadi pelanggan, so yang ni pembekal. Okay, so pasti kita dah jual barang semua dalam masa sebulan. Boleh jadi ada invoice, ada nota debit, lepas tu ada invoice lagi.
Lepas tu dia bayar pula pakai bank. So jadi dekat sini antara kita dengan pelanggan ni boleh jadi banyak, orang kata apa? Boleh jadi banyak transaksi yang berlaku antara kita dengan dia. Jadi dekat sini nak share dengan korang, tak kisahlah sebanyak mana pun yang dia akan buat transaksi dengan kita, yang penting setiap hujung bulan tolong hantar account statement supaya kita dapat bagi tahu dengan dia, korang ada hutang aku lagi tahu banyak ni. So janganlah buat-buat lupa. Janganlah pula buat-buat amnesia. Hutang yang mana satu ya? Buat sakit hati pula kan? Okay. So maksudnya dekat sini, penyata akaun dihantar kepada pelanggan kita dengan tujuan sebagai reminder untuk mengingatkan. Kalau boleh setiap bulan kita hantar. Kalau kita hantar setiap, contohlah boleh je nak hantar 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, even 6 bulan sekali pun boleh. Tapi risiko untuk customer itu, risiko untuk terjadi hutang lapuk tu sangat tinggi. Okay, contohnya kalau kita ada pelanggan nama Siti. So pelanggan nama Siti ni masa bulan ke depan, sebulan kemudian ni dia masih mampu bayar. So mungkin bayar sikit lah. Mungkin bayar sikit-sikit tapi dia boleh bayar. So katakan kita hantar 6 bulan seterusnya. Rupa-rupanya dalam masa within 6 bulan tu, bulan yang keempat macam tu dia dah bankrupt. So possibility untuk hutang lapuk itu sangatlah tinggi. Sebab tu kita kena hantar dokumen penyata akaun tu setiap bulan. Boleh dapat? Alright, very good. Okay, it's okay Irfan? It's okay Irfan dengan Anis? Don't worry. Okay, so untuk this one dah settle. Okay, so kita pick lagi satu lagi soalan. Satu lagi acting. Acting, okay. Alright, so blue, yellow and red. So which one? Okay, so yang ni ikutlah cikgu bagi kepada maybe Anis ke? Okay, Anis nak yang mana? Kenapa? Merah berani lah, bukan merah garah. Merah berani. Okay, nak yang biru. Biru nak soft. Okay, bagusnya. Orang biru ni orang yang tenang tau. Anis tenang tak dekat rumah? Okay, so cikgu belum buka, baru nak buka. Okay. Yang seterusnya adalah, alright. Okay, soalan dia simple. Okay, kita try sikit. Simple tak simple? Soalan dia simple je. Maksudnya ringkas, simple. Okay. Okay, so situasinya berbunyi begini. Kalau tadi kita dah main dengan apa? Kita dah ada customer dengan pembekal. Kita dah ada bos dengan kerani dia. So now kita ada ibu dan kakak. Okay, so yang ni boleh relate dengan diri kita sendiri sebab mungkin hari-hari ibu ayah kita bagi kita duit untuk kita buat sesuatu dengan duit tu. So apa dokumen yang terlibat? Jom kita saksikan. Saksikan. Alright, so ini ibu, ini kakak. Okay, so yang ini ibu, ini awak. Okay, so ibu cakap, okay, kakak, nah ni RM500. So ibu bagi duit dekat kakak. Okay, kakak, nah ni RM500. Okay, kemudian RM100 ni, okay, RM500 ni, dalam RM500 ni ada RM100. So RM100 ni tolong transfer pada abang di Indonesia. Dah baik? Di Indonesia, okay, so tolong transfer ataupun pindahkanlah. Okay, so kakak punya online transfer ada masalah. So nak kakak kena pergi dekat bank. Okay, so tu dah bagi hint dah. Alright, okay. Seterusnya, okay. So ibu cakap lagi. Okay, transfer pada abang Indonesia. Okay, RM200.80. Sudah main sen pula. RM200.80. Belikan ibu periuk nasi. Periuk nasi ibu mahal. Ibu beli kowe kot. Kowe pun lagi mahal. Kowe pula. MW kowe pula. Okey. Okey, belikan ibu periuk nasi dan bakinya kakak bank in dalam akaun ibu ya. Okey. So itu adalah antara dialog ibu dan kakaknya akan reply. Okey ibu, ni awak reply. Okey ibu, kakak pergi dulu ya. Bye. Dia cakap gitu. Kata mak dengan anak. So mak dengan anak kenalah cakap macam tu. Okey bu, pergi dulu, bye. Okay. So
Dapat tak ibu dia cakap apa? Dapat highlight tak ibu dia cakap apa? Ibu dia cakap, kakak, nah ni RM500. Katakan cik bagi nah ni RM500. RM100 tolong transfer pada abang di Indonesia. RM200.80 belikan ibu periuk nasi dan bakinya tolong bank in kan. Kalau perasan dia ada 3 story. Okay. So dia 3 story bermaksud yang ni dokumen dia lain, yang ni dokumen dia lain, yang ini pun juga dokumen dia lain. So dokumen yang pertama iaitu bila dia kata, okay, nah ni RM500, RM100 tolong transfer. Okay, so silakan Irfan dengan Anis. Rasa-rasa dalam ibu cakap ni banyak gila dokumen. Ada 3 dokumen yang kita akan tahu, kita akan guna. So kakak kata, okay, pergi dulu, bye-bye. So kita pergi dekat ibu. So ibu cakap begitu. Ibu. Okay, so Anis. Right. So Anis cakap dekat situ dia ada slip pindahan wang. Okay. Irfan, apa lagi yang awak nampak kat sini? Dekat bahagian mana yang Anis cakap ada slip pindahan wang tu? Yang mana satu? Kena tahu tu. Kena tahu, kan salah pula. Alright, okay. Cantik. Okay, so yang pertama ni kita tolong transfer duit dekat abang di Indonesia. So, okay, so yang tu Anis cakap itu. Anis cakap itu adalah transaksi untuk slip pindahan wang. Okay. Okay, Irfan pula rasa macam mana? Slip pindahan wang atau ada slip-slip lain? Ataupun ada dokumen-dokumen lain yang kita akan pakai? Okay. Right. So, boleh? Ni ibu? Ni ibu. Okay. Okay, bila dia cakap tentang transfer pada abang di Indonesia, okay, jom kita tengok piramid. So, tengok dekat piramid. Piramid, duit keluar kat mana? Dekat 6 sekawan. Okay, sebenarnya 6 sekawan ni dia banyak lagi tau. Ada banyak lagi dokumen yang boleh kita letakkan sebagai duit keluar tau. Tapi tak apa, kita ni dulu. Kita tengok yang mana ada kat sini dulu. Okay, so dekat sini dia ada voucher pembayaran, dia ada keratan cek, slip bank, slip pindahan wang, slip deposit bank dengan voucher tunai runci. Okay. Dekat sini, kalau you nak transfer secara online tak ada masalah. Tapi kakak ni, kakak ini, dia punya online transfer rosak, online banking rosak, tak boleh masuk. So dia terpaksa pergi ke counter. Siapa cakap guna slip pindahan slip transaksi elektronik? Salah. Sebab kita tak masukkan 80 sen dan 80 sen pula. Okey, kalau dia kata RM100 dan RM100 tu perlu ditransfer ke abang di Indonesia. Indonesia berada di luar negara, bukan di Malaysia. Jadi transaksi dia juga perlu ditransfer melalui counter. Okey, kena ingat tau. Kalau dekat dalam mesin ATM, normally mesin ATM ni disupport untuk dalam Malaysia. So normally kalau macam luar Malaysia boleh direct ke counter. Jadi dekat counter ni akan bagi satu borang iaitu slip pindahan wang. Yes. So slip pindahan wang ni dia sebenarnya slip pindahan wang dengan slip bank ni lebih kurang boleh dipakai dekat counter pihak bank tu. So dekat situ kita akan bagikan detail tentang orang di luar negara tu. Dekat Indonesia tu cakap dengan pegawai dekat counter tu, cik saya nak transfer duit di Indonesia. So Indonesia dia akan ke luar negara kan. Okay, so nanti diorang akan proses dia punya payment bla 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 tu. So kita akan dapat satu receipt. Okay, so receipt tu sebenarnya receipt tu adalah kopi di belakang slip kita panggil apa? Slip pindahan wang tu. Okay, so kalau perasan, kalau pergi dekat counter tu kan ada meja-meja tu kan. So dekat slip pindahan dekat meja tu dia ada banyak slip. So ambil slip pindahan wang tu dia ada 2 kopi tak silap cikgu. Alright. So kalau macam cikgu dulu kita biasa buat apa nama dia? Cikgu pernah lupa dah. TT yang ini TT remittance cikgu tak ingat. Yang ini memang khas untuk
Obviously kalau macam dulu kita orang ada, macam dulu cikgu punya company ada penghantaran duit ke Singapore, penghantaran duit ke US. Jadi memang perlu buat penghantaran melalui macam satu slip besar tu. Tapi untuk awal, untuk SPM level kita panggil dia sebagai slip pindahan bank ataupun kita panggil slip bank. Alright. So itu kalau untuk abang di Indonesia. Okay. Lepas tu dia kata RM200, RM280 belikan ibu periuk nasi. Okey, so kalau untuk belikan periuk nasi, rasa-rasa jawapan dia apa ni? Beli periuk nasi bayar RM200.80. Apa dokumen yang dia akan dapat? Cuba fikir, kita nak pergi mana kalau nak beli periuk nasi ni? Nak pergi kedai makan ke? Nak pergi kedai basikal ke? Nak pergi Speedmart ke? Alright, so boleh cuba fikir. Periuk nasi ni beli kat mana? Okay, so periuk nasi tu kita akan beli di kedai elektronik lah. Kedai elektrik ataupun kedai elektronik. So kedai biasa macam Singa ke, Sengheng ke, mana-mana kedai lah yang jual macam kedai apa kita panggil barang perkakas dapur dan sebagainya. Okay. So apa dokumen yang terlibat dekat sini bila kita beli barang? So dokumen yang terlibat dekat sini kalau dia gunakan mesin daftar. Yes, betul Anis. Thank you. Dah so mesin daftar tunai dia dah tahu dah tu. Itulah jawapannya. Kalau kita pakai mesin daftar tunai yang dia naik kan, naik kan slip tu. So itu nama dia slip daftar tunai. Kenapa slip daftar tunai bukan resit? No, slip daftar tunai itu dikeluarkan daripada mesin daftar tunai. Kalau resit, normally kita akan printed melalui printer ataupun melalui handwritten. Tulisan tangan. Okay, so itu slip daftar tunai periuk nasi. Kita beli periuk nasi. So ada juga yang mengeluarkan bil tunai. So tak ada masalah sebab dah beli terus dapat barang dan terus bayar, betul? So itu dikira sebagai bil tunai juga. So dua-dua pun boleh tengok pada tempat yang kita beli tu. Okay, so kalau tempat tu dibayar pakai bil tunai, takkan kita nak tulis slip daftar tunai juga? Memang taklah. Tulis sendiri bil tunai tu kan. Okay. So dia kata dan bakinya kakak tolong bank in. So baki dia ada berapa? So $500 tolak RM300.80 dalam lebih kurang 299 tak boleh, RM199.20. Betul ke? Okay. Alright. So okay, so RM199.20. Okay, so dekat sini nak cakapnya baki tu dia akan transfer dekat dalam bank ibu balik. So apa dokumen terlibat kat sini? Kalau korang jawab slip transaksi elektronik ataupun slip perbankan elektronik dekat ATM tu, so jawapan dia mesti salah sebab baki 20 sen kita tak boleh masukkan dekat dalam mesin ATM. So unless kita pergi dekat counter, so kita akan cakap dengan counter tu, so kita akan isikan dekat situ satu dokumen iaitu slip bank. So kita akan cakap, slip bank ni tolong transfer dalam akaun mak saya, bagi tahu detail lah, bla bla bla. So bagi 199.20 sen. Alright, so kenapa tak dipakai mesin ATM? Kerana sen tak boleh masuk ATM. Kalau sen kena masuk dekat counter, kena bagi slip bank. Alright, ataupun slip deposit wang. So slip deposit wang ni bermaksud dia memasukkan duit, sesuatu duit, sesuatu amount duit. Nak masukkan duit dekat yang besar ke yang kecil ke boleh pakai slip deposit wang. Alright. Okay, so itu adalah antara tiga jenis dialog yang berkaitan dengan dokumen. So dekat sini cikgu harap korang dapat sesuatu berkenaan dengan dokumen. So at least korang dapat something sebab sebelum dah biasa dah nampak ini dokumen dia. Tapi how well we understand dia punya function di sebalik dokumen-dokumen tu. So satu kali lagi cikgu remind kalau ni boleh buat piramid dokumen dan boleh tulis nota di sekeliling dia.
Okay. Takkan cantik ni bawa pergi ke sekolah kan? Bestnya. Macam mana kau tahu belajar pasal dokumen ni? Tahulah. Okay, gitu. Okay, so harap membantu, harap korang dapat sesuatu lah daripada perkongsian petang ni. Simple je. So, gatal tekak dah. Dia nak batuk-batuk balik sebab suara belum elok lagi kan? Okay, so tak apa. So, insyaAllah kita akan berjumpa lagi di hari yang sama, insyaAllah minggu depan. Cuma waktu cikgu cubalah untuk fixkan waktu yang sesuai. Alright? So, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar akan gaya visual. Cikgu Aki. Bye.